Yang seterusnya ialah 6.2.3 iaitu menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem. Yang ini ialah panggil sistem ketaksamaan linear, ada perkataan sistem. Rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear dapat ditentukan dengan langkah-langkah yang berikut. Perkataan sistem ketaksamaan linear. Okey, mula-mula A, kita tanda rantau yang terlibat bagi setiap ketaksamaan linear dengan penanda yang berlainan dan mudah dilihat. Maksudnya kita dah tahu rantau mana yang kita nak lorek itu, kita buat tanda. Ataupun contohnya kita guna macam anak panah yang kecil untuk melorek kawasan tu. Ya. Nanti saya tunjuk B, kena pasti selepas tu kita dah lorek semua, kalau dua lah bahagian tu, dan selepas tu kita kena pasti rantau sepunya. Rantau yang kedua-dua itu mempunyai tempat yang sama. Itu panggil sepunya. Tempat mereka adalah bertemu sama. Ya, yang ditanda dengan kesemua penandaan yang terlibat. Barulah kita lorek rantau itu. Rantau yang sepunya, sepenuhnya, dan pastikan tanda lorekan tidak terkeluar daripada rantau sepunya itu. Maksudnya kita tak boleh lorek lebih daripada itu. Kita tengok ya. Jadi di sini, okey, kita ingat balik apa yang kita pernah belajar. Okey, tengok Y sama dengan MS plus C kan. Ingat kalau yang bila kata besar, kalau simbol yang lebih besar saja kita guna garis sempang kan. Kalau besar kita lorek di atas warna pink ini, dan kecil kita lorek di bawah. Okey, ini ialah bila kecurunan ialah positif. Ya, M positif. Dan kedua, bila kecurunan ialah negatif. Ya. Kecilnya ini negatif bila tanda terbalik macam ni. So besar di atas, kecil di bawah. Okey, sekarang kita nak lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, kita ada dua ketaksamaan di sini ya. Y lebih kecil atau sama dengan S tambah 3, dan satu lagi S lebih kecil dari 2. Okey, jadi kita ada dua ketaksamaan linear di sini. Okey. Jadi kita pun di sini dia dah bagi. Yang ni soalan ni kita dah bagi dia punya rantau. Okey, kita nak lorek. Bila dia kata S lebih kecil, ada ni simbol ni lebih kecil dari S tambah 3. Jadi kita, ini adalah garisan dia kan. Ini garisan ni kan. Okey. Jadi kita akan lorek kecil di atas ke di bawah untuk soalan ni. Kita lorek di bawah ke atas? Bawah. Bawah. So kita buat penandaan. Tadi nampak tak soalan tip 2 itu dia kata lorek penandaan yang kita boleh nampak. Mana hijau? Okey, di sini ya. Okey, maksudnya di bawah kita buat macam ni. Nanti kita akan padam ni. Tanda ni macam ni. Kita lorek di bawah. Ni adalah penandaan tu. Kita akan lorek semua di bawah. Okey? Untuk ketaksamaan yang pertama ya, kita warna hijau kan. Ini adalah ketaksamaan yang pertama. Yang kedua, okey, kita tengok S lebih kecil dari 2. Saya guna warna lain, contohnya warna biru. Okey, untuk biru ini yang kedua. Saya guna biru. Okey, kata S lebih kecil dari 2 di mana? Mana garisan dia? Nampak tak? Dia memotong ini. Ini. S sama dengan 2 kan? Garisan ni adalah S sama dengan 2. Sebab dia simbol dia ialah lebih kecil. Jadi guna garis sempang. Okey. Jadi kecil ialah di kiri ke kanan? Kiri ke kanan untuk S kecil. Di mana? Kanan. Kiri. Kiri. Ya, betul. Bagus. Okey, kiri. Jadi sini kiri. So kita buat penandaan kecil je. Penandaan kecil je lah. So di kiri. Di kiri. Okey, jadi kita nampaklah bila kita buat penandaan sini, mana kawasan tu barulah kita lorek.
Jadi kita nampak di sini, kawasan yang memenuhi kedua-dua ni adalah di mana? Nampak tak di mana? So di sini kita lorek semua di sini. Kita lorek semua di sini kan? Satu lagi ialah lorek sini. So kita akan dapat di mana? So di kawasan sini aja kan? Okey, kita tengok satu cara ni. Ini adalah satu cara. Okey, maksudnya satu cara lagi, kita cara satu lagi ialah tandakan rantau yang memuaskan ni dengan huruf A. Dia huruf A. Saya guna anak panah tadi. Satu cara lagi boleh guna huruf A. Huruf A lah contoh. Maksudnya tadi yang hijau itu. Okey. Ini cara yang kedua ya. Kita boleh guna A. Contohnya kita letaklah A di sini. Kawasan ni yang kita ni. Semua kawasan ni. Semua kawasan ni A. Okey. Ni contoh. Tahu okey. Kalau yang kedua, untuk ni saya letak B. Contohnya saya letak B. Okey, saya letak B. Mana? So B di sini. B. Nampak? Semua kawasan ni saya kena lorek. Okey, nampak tak? So B tak ada di sini kan? Okey. Jadi selepas tu baru kita lorek kawasan mana. Okey, nampak tak? A dengan B. So kita padamlah A dengan B dengan anak bagi kita lorek. Baru kita lorek kawasan yang mereka sepunya. So di sini. Tapi jangan lebih daripada kawasan. Jangan lebih daripada itu. Okey. Ini adalah kawasan yang memenuhi dua ketasamaan linear. Okey. So. Okay, jadi kita dapat ni. Tadi saya tunjuk yang gambar ni. So nampak tak? Oh B pun ada di luar. Ya. Maksudnya B, ialah B di sini tadi ya. So masuk nampak tak? Untuk yang ketasamaan yang pertama A kan sini semua. B ialah yang ni ialah semua B. Tapi kita tengok mana yang mereka memenuhi dua-dua ni. So di kawasan yang warna sini aja. Okay, kita tengok lagi dua ketasamaan linear ni. Okey, di mana? Kata kita buat yang guna anak panah pun boleh ataupun kita guna AB pun boleh ya. Okey. Yang pertama, mana? Sekarang ada tiga ketasamaan linear. Yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan negatif X. So, ini adalah garis besar. So, besar adalah di atas. Ataupun kita letak A semua di sini ya. Okey, kita buat contoh yang pertama saya guna aja ialah kita guna anak panah. Besar semua. Maksudnya sampai habis lah anak panah ini. Okey, kedua, garisan kedua, ketasamaan kedua kita guna contohnya kita guna warna merah. Kita guna warna hijau. Hijau ya. Okey, ini warna hijau ya. Okey, nampak tak? Garis putus kan? Garis sempang kan? Sini kan? Okay. So, adalah lebih besar. So, adalah di atas. Kita lorek di atas semua. Kita nak lorek semua di atas. Okay. So, ingat kawasan tu. So, yang ketiga, satu lagi. Ada satu lagi. Ketiga ialah warna purple ya. Okay, ketiga ni. Ketiga ni lebih besar dari kosong. So, S lebih besar dari kosong. Maksudnya mana? S lebih besar kosong maksudnya paksi. S pula Y. Y. So di sini. Ia memotong paksi Y. Kalau ini ialah memotong paksi paksi X. Y sama dengan kosong ialah memotong paksi X. So di sini. So ini adalah Y sama dengan kosong kan? Besar kan? So besar adalah di atas. Di atas. Di atas. Kalau tak nak lukis pun, kalau dah pandai tak payah lukis. Kalau tak tahu lukis. Okey, jadi di atas semualah, maksud saya semua. So mana kawasan dia? Okey, di sini besar. Okey, jadi kita nampak ini kawasan dia. Untuk yang Y sama dengan Y lebih besar dari sama dengan negatif S di atas semua. Jadi ini di sini, di atas sini, hijau ni di atas saja. So dia tak ada di kawasan bawah, dia di atas. So ini Y sama kosong, semua di atas. Jadi kawasan mana yang kita nak lorek? Kita tengok ya. Okey, kita pun boleh buat tadi. Okay, kita lorekkan.
Jadi apa kawasan yang kita dapat? Okey. Oh, tadi yang lebih kecil kan? Oh, sorry. Tadi ini adalah di bawah. Patutlah tak dapat bertemu. Ini adalah di bawah, kecil. Kenapa tak ada orang cakap ya? So, ini adalah kecil. So, di bawah. Mana? Ini ya, lebih kecil di sini ya, di bawah. Patut dah. Kalau kita tengok, kita boleh nampak rantau ni. Nampak tak? Ini nampak ketiga-tiga rantau ni. Ketiga-tiga garisan, dia ada ketiga-tiga garisan. Okey, nampak tak? Ini satu contoh ya. Ini nampak. Mana pensilang? Okey, nampak tak? Ini satu. Dia mereka adalah bertemu. Dua, garisan kedua dan garisan ni. So, ini adalah rantau yang kita nak lorek. Ya. Saya guna hitam. Okey, ini nampak tak? Ini adalah Y sama dengan 3 itu kan. Sini satu, ini lagi satu dan ini adalah satu. So, kawasan yang kita nak ialah di sini. So di sini. Betul ya? So, bila lorek ni guna pembaris dan kita semua sehalang ya, kalau nak semua sama. So, ini adalah kawasan ni. Nampak tak? Kawasan ni ada ABC semua. Ya, kawasan hijau ni ada ABC semua. Sebab di kawasan ni ada C aja, ada AC. Ini CB, B, ya, AB. So, ini ada dua cara. Satu ialah guna penandaan anak panah, satu lagi guna huruf ABC untuk wakilkan dia. Jadi kita kena pastikan bahawa tiga-tiga garisan ni adalah bertemu. Nampak tak? Okay. Sekarang kita nak lukis. Ya, kita nak lukis dan lorek. Okay, ada tiga ketaksamaan linear di sini. Mula-mula apa yang kita perlu buat ialah kita tukar dulu. Macam minggu lepas yang kita belajar, kita kena tukar dulu ketaksamaan ni kepada bentuk persamaan linear dulu, kan? Dan kita pun lukis garis lurus yang mewakili ketaksamaan itu. Jadi kita ni, nampak tak? 2Y lebih besar dari X, kita tukar dulu. Okey. Baik, yang ni. Jadi kita guna cara apa? Okey. Jadi yang pertama kita guna ni. Kita kena cari XY. Bagi satu nilai X dan kita cari Y ya. Okey, contoh ni. Dan yang kedua pun sama, kita cari nilai X dengan Y ya. Okey, yang kita pernah belajar lah minggu lepas kan. Okey. Lepas tu ni X sama dengan sifar ialah dipaksi Y. Okey, sekarang kita nak lukis graf bagi persamaan tiga-tiga ketaksamaan ni. Okay. Jadi pertama ketaksamaan pertama ialah 2Y lebih besar atau sama dengan X. So, okey, tadi nilai apa? X yang ketik 4, 2. So, di sini. Titik di sini kan? Dan ketik 4, 2. Ini terpulang kepada kamu. Bila lukis tu, kamu kena cari koordinat sendiri. Ya, letak koordinat sendiri X dengan Y. Tapi sangat besar, jangan sangat besar. Okey, dah tanda dan ketik 4 dan ketik 2. Satu lagi titik yang kita nak tanda ialah 4, 2. So di sini. Okay, contoh lah, ini contoh ya. So baru kita buat satu garisan lurus. Okey, dan ini adalah kena pasti dulu simbol dia. Ketaksamaan ialah lebih besar atau sama. So ini adalah garisan padu. Okey, lepas tu lukis lagi yang kedua. S tambah Y lebih kecil dari 4. Lebih kecil. So guna garis sempang. S tambah Y. Okey. Gantikan S kosong, Y 4.
X0, Y4 di sini. Dan satu lagi ialah 4 sifar. 4 sifar di sini. Sambung gaisan tu. Okey, ini gaisan yang kedua. Dan yang ketiga ialah S lebih besar atau sama dengan sifar. Kalau S sama dengan sifar, maksudnya paksi Y. Kalau Y sama dengan sifar, ialah paksi X. Ya. Okey. So, paksi Y. So, sini, paksi Y ni. Nampak tak? So, S ialah sama dengan sifar. So, kita dah lukis 3 garisan dulu ini. Okey, barulah kita nak lorek rantau dia. Okey, Kamanda guna tadi cara yang pertama atau cara yang kedua ya. Okey. Okey, kita tengok yang pertama. 2Y yang ni sama dengan S ni, dia adalah lebih besar. Lebih besar, kita dah tahu dia di atas. Lebih besar adalah di atas kan. Okey, jadi kita pastikan kita akan lorek semua di atas. Ya, di atas semua ni. Ataupun saya tunjuk dengan pembaris. Ya. Maksudnya okey. Jadi nampak dah gaisan ni? Baik sini. Untuk gaisan ni 2Y gaisan ni kita akan tutup di bawah. Kita tutup di bawah sebab kita tak nak lorek bar, kita tanda semua di atas. Ya, tanda semua kawasan di atas. Okay, kita katakan tanda di sini. Okey. Semua di atas sini. Di atas kan? Okey, baik. Okey. Dan ketasaman kedua yang ni ya. Sekarang yang kedua ini kita warna ni, ini ya. Okey. Di mana? Mana gaisan dia? Mana gaisan dia? Ini. Okey. Di mana kecil? So kecil adalah di bawah kan? Di bawah. So kita pun lorek ataupun buat tanda semua di bawah ni. Kawasan ni ya, kawasan sini semua bawah ya. Okey, katakan di sini ya, saya tak nak lorek banyak ya, tanda je. Okey, kawasan ketiga pula. Yang ketiga ialah Y. Okey, ini Y kan? Okey. Contohnya saya guna warna ini. So, dia nak lebih besar. Besar kecil? Besar kan? So, besar di sini. Di sini semua. Okey. Okey. So, okey. So, kawasan mana yang kita nak lorek ya? Okey, dah. Sekarang kita nak lorek. Okey, kawasan mana? Tu nampak tak? Yang ni purple ni, di sini, semua di sini, yang ni semua di sini, semua bertemu di sini. So, kita lorek di kawasan ini. Jangan besar daripada. Okey. So, ini adalah kawasan dia. Sini aja. Nampak? Okey. Ada soalan tak ini? Okay, nampak? Biru ni di bawah semua ni. Semua ya. Semua sampai ke sana. Kuning ni di atas. Dan purple ni semua.
Jadi yang bertemu 3 color ialah di sini. 3 color ni. So kalau satu lagi cara lain ialah ketiga-tiga ni kena ada tertutup juga. Nampak tak? Nampak tak mereka ni? Ini satu, ini satu, ini satu. Ada 3 ni. Sinilah kawasan ni yang dilorek. Okay, standard pembelajaran 6.2.4. Okey, sekarang kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi sekarang tadi kita lorek, kita lukis dan kita lorek. Sekarang kita nak nyatakan 3 ketaksamaan linear. Dia bagi, okey, soalan ni dia bagi lorek, dia lorek rantau tu. Jadi kamu kena tulis 3 ketaksamaan linear untuk ni. Okey, kena tulis dah. So di sini, jadi kamu pastikan mana kawasan yang dilorek itu. Okey, kita cuba tengok. Tak sama yang pertama apa dia? Ni nampak tak dia bagi dah ni. Dia bagi kan? Okey, dia ada bagi. So, dia guna garis sempang. Dan dia lorek di mana? Dia lorek di bawah kan? Dia lorek di bawah. So, maksudnya ketaksamaan linear yang pertama, kita kata X tambah Y di bawah kan? And dia sempang kan? So kecil dari 8. Sekarang kita nak nyatakan. Nyatakan 3 ketaksamaan linear. Okey, yang pertama kita dah siap. X tambah Y lebih kecil dari 8. Yang kedua, apa yang kita boleh nampak? Kita nampak, apa dia? Tak ada kan? Tak ada garisan lain. Tapi di sini nampak pasti Y ni. Pasti Y ni. Pasti Y ni kita boleh katakan X sama dengan sifar. Betul tak? Yang dia adalah paduan. So, kedua kita kata Y. Dan lorek ke mana? Ini lorek ke sana. Lorekkan dia ke sana. Okey? Ke sana maksudnya lebih besar. Kan? Okey, lebih besar atau sama dengan sifar. Okey, yang ketaksamaan linear kedua ialah lebih besar dari sifar. Yang ada lagi satu. Ada 3. Kalau dia tak tutup, nampak tak ada 3 garisan? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Baru tutup, nampak tak lorekan ni? So yang ketiga ialah X. Ini ialah pasti Y. Pasti X. So pasti X ialah Y sama dengan sifar. Okey, lorek di atas. Lorekan dia di atas. So maksudnya salah tadi ialah S lebih besar. Sekarang ialah Y lebih besar dari sifar. Ada 3 ketaksamaan linear. Okey. Untuk ni pula, untuk soalan B. Kita nak 3 juga. Tengok ada 3 tak? Dia kawasan lorek ni adalah di bahagian kuning hijau ini ya. Okey, kita ambil yang apa yang kita bagi dulu. Ini. Pertama. So pertama Y tambah 2X. Okey, besar atau kecil? Dia lorek di mana? Nampak tak? Di sini dia adalah di atas, bukan di bawah. Dan adalah garis padu. So lebih besar atau sama dengan negatif 4. Dia lorek di sini kan? Lorek ke atas. Okey, yang pertama dah. Yang kedua. Yang kedua dia ada bagi kan ini. Y sama dengan negatif 2. Okey, jadi bila kita tengok garisan ni adalah garisan apa? Sempang kan? Dan hijau, nampak hijau ni adalah di bawah. Di bawah kan? So kalau di bawah, kita tulis simbol dia ialah kecil dari negatif 2. So ada 3 ni. Nampak tak? Ini dah buat 1, 2, dan lagi 1 ni. Nampak satu lagi ni. Ya, garisan ni. Okey, so garisan ni apa? Pasti Y. So pasti Y ialah X sama dengan sifar. Okey,
So yang ketiga, X. Tapi dia lorek ke sebelah kiri. Nampak tak? Dia lorek ke kiri. Ke kiri. Ya? Di sini ya, ke kiri maksudnya kecil kan? So kecil atau sama dengan sifar. So kita dah buatlah tiga ketaksamaan linear ni. Okay, ni satu tip. Kalau pasti X ialah Y sama dengan sifar. Kalau pasti Y ialah X sama dengan sifar. Okay, kita cuba lagi satu. Okay. Jadi sekarang, untuk soalan ni, dia tak bagi apa-apa persamaan linear langsung. Dia tak bagi. So, kita kena buat sendiri ya. Okay, yang pertama. Apa yang kita nampak? Ada jawapan tak? Apa yang kita nampak? Ini kan? Kita nampak ini kan? Ini kan? Boleh kan? So, garisan ni kan? So, ini adalah S sama dengan sifar. Betul tak? So, yang pertama, ketaksamaan linear yang pertama yang kita boleh nampak ialah X, ini garis sempadu kan? L lebih besar atau sama dengan sifar. Okay, yang pertama. Betul? Okay, ya? So, yang kedua, apa lagi yang kita boleh nampak? Ketaksamaan linear. Mana garisan apa? Y. Bagus. Mana? Ini ya? Y sama dengan 5. Sini Ini 1, 2, 3, 4, 5. Y potong X kan? Kalau Y ni ialah Y sama dengan 5. Betul tak? Garisan kedua ialah Y 5. Y tapi dia lorek kat bawah kan? Bawah daripada dia kan? So bawah ialah kecil kan? Kecil atau sama dengan 5. Dapat 2 dah. Okey. Ada 3 kan? Tengok nampak tak segi 3 ni? Nampak tak? Ada 3 ni. Dalam lorekan ni ada 3. 1, 2, ini yang 1. Yang ni tadi kita buat 1, ini 2. Okey, ada lagi 1. Ini yang 3 ni. Garisan ni. Macam mana buat garisan ni? Jadi kita kena cari sebab ni kecerunan ni. So kita cari macam mana? Kita tengok ada 2 titik. Asalan ni 00 dengan 55. So ada 1 titik 00 dengan koordinat ya 55. Jadi kita guna cari kecerunan dia. M sama dengan, ingat tak, S1 Y1 S2 Y2. Kita ambil 5, Y2 tolak Y1 dengan S2 tolak S1. So M sama dengan 5 per 5. So M ialah 1. Okay. So selepas tu kita boleh tengok pintasan Y dia. Pintasan Y dia berapa ataupun C. Okay, dia memotong mana? Dia memotong mana? Motong sini kan? Sini kan? So sifar. So C ialah sifar. Okay, C ialah sifar. Jadi kita pun buatlah satu persamaan linear dia. Y sama dengan M ialah 1. 1X tambah sifar. So maksudnya Y sama dengan X. Ya? Kalau tengok pun tahu lah Y sama dengan X. Sebab kalau S 5, Y pun 5 kan? S 1, Y pun 1. So ini adalah garisan Y sama dengan X. Okay, jadi ketaksamaan linear ini ialah Y bawah kan, lorek bawah. Lorek di mana? Oh, lorek di atas kan. So Y lebih besar atau sama dengan X. Ini yang ketiga. So ini garisan yang ketiga ialah Y lebih besar atau sama dengan X. Okay, kita dah siap dah. 1, 2, 3. Okay, satu lagi soalan. Kalau diberi, okay. Boleh nampak yang mana garisan? Ada 3 ni. Okay, pertama punya
Pertama punya kita ambil garisan ni, nampak? Okey, kita ambil garisan ni. Yang ni garisan ni, ambil garisan ni dulu So kita tulislah koordinat apa? Yang pertama ni apa? 0, 2 kan? Ini ialah 4, 0 kan? So 0, 2 dengan 4, 0 kan? Okey, kita cari kecurunan. Kecurunan ni M sama dengan 0 tolak 2 per dengan 4 tolak 0. So M sama dengan negatif 2 per 4. So sama M ialah negatif 1 per 2. Untuk yang pertama So C dia apa? Tengok C dia memotong 2 kan? So C ada 2. So baru C ialah 2. So jadi kita buat persamaan linear apa? C sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 2. Ini adalah garisan Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 2. Okey, lorek di mana? Lorek di bawah. Jadi kesamaan linear ialah di bawah garis padu. Jadi kecil atau sama negatif 1 per 2 X tambah 2. Okey, ini yang pertama. Dah siap. Okey, yang kedua. Kedua kita tengok yang ni. Yang ni. Okey, yang kedua ni Ini ialah 0, negatif 4. So ini ialah 4, 0. So kedua. Kedua, garisan kedua 0, negatif 4. Satu lagi ialah 4, 0. Okey. So cari kecurunan dulu. Betul lah saya buat. Betul tak ni? So berapa M? 4 per 4. So sama dengan 1. Okey, C dia apa? Untuk ni, garisan ni C ialah negatif 4. Memotong 4 CY. Negatif 4. So Y sama dengan 1X. 1 tak payah tulis 1. So X tolak 4. Betul? Dan dia lorek di mana garisan ni? Di atas kan? Di atas ialah besar. Lebih besar atau sama dengan X tolak 4. So dah siap yang kedua. So ini adalah garisan apa? Y sama dengan X tolak 4. Ini. Okey, ada lagi satu yang ketiga. Supaya ada 3 nampak? 1, 2, 3. So ini adalah yang ketiga. Yang ketiga ni senang. Pasti Y ialah S sama dengan sifar. So sebab dia lorek ke mana? Ke kanan kan? So X lebih besar atau sama dengan sifar. So dah siap lah ketiga-tiga kesamaan linear. Okay, Puan Khairul perlu memilih lebih-lebihnya 20 orang murid dalam suatu pertandingan choir kan. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya. Perkataan sekurang-kurangnya 2 kali. Okay, 2 kali. So, apa yang perlu buat ialah tulis kesamaan linear. Selain S lebih besar atau sama sifar, ini 1 dah bagi. Ini Y lebih besar, dah bagi Okey, sekarang kita nak tulis kesamaan linear ni. Okey, 2 lagi. Kita nak buat 2 lagi. Selain daripada 2 ni, so kita katakan kita guna kita tulislah. Katakan peserta perempuan Perempuan tu apa? Kita guna apa? Perempuan kita guna X lah, senang. Okey, peserta lelaki apa dia? Sama dengan Y kan? So kita ada satu pilihan kita buat ialah sebab dia kata 20 orang kan. So bilangan dia ialah pertama kita guna X tambah Y. Dia 20 orang kan. Selebih-lebihnya. Perkataan selebihnya. Itulah tadi kita kena belajar betul-betul. Selebih-lebih dia maksudnya kecil. Tak boleh lebih ni. Okey. 20. Okey, ini yang satu dah siap. Satu lagi apa yang boleh kita buat? Tengok apa yang dia bagi. Dia kata 2 kali peserta lelaki. So kedua, sekurang-kurangnya. Tadi kita guna. So X. Mana ni? Perempuan sekurang-kurangnya. So X
Ada. Sekurang-kurangnya kita guna simbol besar kan. 2Y. Okay. Alright. Okay, sekarang kita nak lukis lorek. Okay, jadi kita lorek lah macam tadi macam tadi kita dah belajar, kita buat 2 garisan ni dan kita pun lorek lah kawasan tu. Okay. Okay. Jadi daripada graf ni kita nak tentukan bilangan minimum. Minimum dengan maksimum peserta perempuan. Apabila peserta lelaki ialah 5 orang. Kalau peserta 5 orang, minimum untuk perempuan berapa orang? Ada tak? So peserta lelaki kita wakil sebagai Y kan? Ada 5 orang. Okay, jadi peserta perempuan X. Okay, minimum di sini tengok raja di sini, tengok tanda ada 5 kan? Ini lelaki kan? Wakilkan Y, paksi Y ialah lelaki, paksi X ialah perempuan. Jadi bila kita nak tahu minimum maksimum berapa, kita pun tanda titik-titik kita cari. Nampak tak? 2 garisan yang 2 ketaksamaan linear ni kita cari yang pertama minimum dia berapa orang? Minimum ialah 10. Minimum ialah jumlah peserta perempuan yang sepadan dengan 5 orang peserta lelaki So minimum 15 dan maksimum perempuan ialah 15 orang. Okay? Dan tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai. Kalau 8 orang macam mana? Boleh tak? Adakah dia? Okey, 8 orang di sini. Lebih kurang di sini kan, 8 kan? Boleh tak? Tak boleh kan? Kenapa tak boleh? Sebab Y ialah 8 berada di luar rantau Belorek. Dia dah di luar, dia bukan di kawasan yang Belorek. So, kalau 8 orang tak boleh. Okay?